Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, alhamdulillah pada pagi Ahad 17 hari bulan 1 2021, 4 hari bulan 6 1442, kita dapat mulakan tafsir surah Ibrahim. Suratu Ibrahim. Surah Ibrahim iaitulah surah yang ke-14. Surah yang ke-14, kita masih lagi di dalam juzuk yang ke-13. Surah 14 dalam juzuk yang ke-13, tafsir pimpinan Jawi, muka surat 480. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita akan pergi kepada perbincangan tentang muqaddimah surah. Dalam tafsir pimpinan dia ada intisari surah. Sebab kata orang nak masuk rumah kena tahu dia punya plan, kan? Kita beli barang-barang pun ada katalog, ada dia punya cara-cara penggunaan. Maknanya surah ini dia punya ringkasannya di situ. Mari kita baca ayat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. 4 ayat, insya-Allah semoga sempat untuk diperbincangkan dalam 4 ayat ini. Sebelum kita masuk kepada perbincangan ayat, kita pergi kepada muqaddimah surah. Muqaddimah surah dan intisari kandungan. Muqaddimah dan intisari kandungan. Yang pertama, kita pergi kepada asma'us surah, nama surah. Nama surah ini iaitulah surah Ibrahim. Kenapa dia nama surah Ibrahim? Litadammuniha qissata Ibrahim, kerana terkandung di dalam surah ini kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan kisah anaknya Ismail yang dibawa ke wadi ghairi zi zar'in
wadi yang ditinggalkan di lembah yang tidak ada pokok-pokok, di mana? Makkah. Dan juga Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah Ta'ala di atas kurniaan Allah kepadanya dua orang anak, Ismail dan Ishak. Kata Syekh Ibnu Ashur rahimahullah, wa wajhu tasmiyatiha bihadza, wajah menamakannya dengan surah Ibrahim ini, walaupun Ibrahim telah disebut banyak kali dalam surah-surah yang lain, sebab dia kata surah ini bermula dengan Alif Lam Ra. Kita dah bincang dulu, bila Alif Lam Ra ni banyak kali, maka Allah SWT turunkan Alif Lam banyak kali, maka para ulama di zaman sahabat lagi telah pun memilih untuk surah itu dinamakan dengan nama Nabi ataupun nama tempat. Nama tempat dia. Maka kita dah belajar dah Alif Lam Ra yang awal yang lepas-lepas kan, nisbah kepada Yunus, kepada Hud, kamu ini kepada Ibrahim. Kemudian yang disurahkan kepada tempat seperti suratul Hijri, suratul Al-Hijri. Untuk nak bezakan di antara nama surah, kalau kata Alif Lam Ra satu, Alif Lam Ra dua tak sedap. Alif Lam Ra Yunus, Hud contohnya. Dalam suratul Ra'di tidak dinisbahkan kepada nama Nabi. Sebab apa? Sebab dia ada tambahan Alif Lam Mim Ra. Jadi dia ada satu lagi harfu mim ala Alif Lam Ra. Jadi ada tambahan, maka dia tidak. Hak ni kita nak kumpulan Alif Lam Ra saja, maka dinisbahkan kepada Nabi. Allahu Akbar. Ini telah terdapat dalam asar daripada salafus salih bahawa surah ini nama dia Ibrahim. Jadi alhamdulillah. Dan kisah Nabi Ibrahim itu bila akan disebut nanti insya-Allah mulai ayat 35. Mulai ayat 35 baru kita jumpa dengan kisah Ibrahim. Baiklah, kita pergi kepada Bayanul Makki wal Madani. Surah ini turun di mana? Jawabnya surah ini turun di Makkah. Surah Ibrahim Makkiyatun. Makkiyatun. Hukiyal ijma' ala kauniha Makkiyah illa ayatan minha. Dinukilkan ijma' para ulama mengatakan surah ini Makkiyah kecuali satu ayat. Alam taral ilal ladzina baddalu ni'matallah, ayat 28. Ada kata dua ayat. Alam tar ilal ladzina baddalu, dan ayat selepas daripadanya itu perbincangan para ulama. Kita baca, kemudian kita pergi kepada bilangan ayat. Bilangan ayat surah ini mengandungi 52 ayat. Pendek je. Surah Ibrahim, yang sebelumnya juga pendek. Surah Ar-Ra'di tidak banyak. Surah Ibrahim pun 52 ayat saja. InsyaAllah kita cuba belajar dan tadabbur tafsir ringkas-ringkas untuk memahaminya insyaAllah. Maqasidus surah. Maqasidus surah, dia panggil objektif surah ini, iaitulah at-tazkiru bi ni'amillahi 'alan nas, memperingatkan pada manusia tentang nikmat-nikmat Allah Ta'ala, untuk menggalakkan mereka bersyukur dan memberi amaran kepada mereka jangan sekali-kali kufur nikmat Allah Ta'ala yang besar. Yang kedua, bayanu haqiqatir risalah wa wahdatil amal da'watir rusul, menjelaskan hakikat risalah para nabi, iaitulah tauhid, dan dakwah mereka juga satu, iaitulah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, beribadat kepada Allah, menjauhi syirik, dan pertempuran mereka dengan golongan yang menyalahi tauhid dan juga ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita pergi kepada intisari. Intisari kandungannya menjelaskan dua perkara besar. Tadi bahasa Arab, ni bahasa Melayu. Iaitulah soal tauhid dan soal nikmat Allah yang tidak terhitung.
yang dilimpahkan oleh Allah Ta'ala kepada sekalian makhluknya. Kita tahu nikmat Allah Ta'ala ni tak terhitung, terlalu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Namun begitu kata para ulama, walaupun tidak terhitung, tapi kita kena hitung setakat mana kita mampu, supaya kita ingat, sedar, insaf, aku ni duduk di bawah belah kasihan Allah Azza wa Jalla, bukan duduk di bawah mana? Bukan duduk di bawah kekuasaan kita. Kita duduk di bawah belah kasihan Allah Azza wa Jalla semata-mata. Kalau kata dengan kuasa kita, tak gerak kita nak apa yang kita ada kuasanya kan. Para jemaah sekalian, pada mulanya diterangkan bahawa tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran yang diturunkan kepadanya ialah untuk memimpin dan mengeluarkan umat manusia seluruhnya dari gelap gelita kufur, syirik dan kejahilan kepada cahaya iman, tauhid dan ilmu pengetahuan. Ada setengah ulama dia kata daripada kegelapan bid'ah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah jalan Allah yang diredainya dan membawa keselamatan. Dengan tujuan menerangkan hakikat inilah Allah Ta'ala telah mengutuskan Rasul-Rasulnya pada masa yang lalu kepada kaum masing-masing silih berganti. Oleh kerana ramai di antara manusia tetap berdegil dalam kekufurannya, lalu diberi amaran bahawa mereka akan ditimpa dengan azab seksa apabila sampai tempohnya. Setelah itu Allah Ta'ala memberikan misal perbandingan di antara iman dan kufur. Bandingan kalimah iman dan tauhid adalah ibarat sebatang pohon yang baik, yang tegak berdiri dengan gagahnya, pangkalnya bertunjang di bumi dan pucuknya menjulang ke langit. Oh, hebat ni kan. Ia sentiasa mengeluarkan buah yang lazat dengan izin Allah. Demikianlah halnya orang yang beriman, yang tetap teguh imannya dan tidak putus-putus amal kebajikannya, akan mencapai kejayaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Bandingan kalimah kufur dan syirik pula adalah ibarat sebatang pohon yang tidak berguna, yang bertungkas akarnya, yang terbongkas akarnya dan tidak bertapak untuk tegak hidupnya. Demikian halnya orang kafir, tidak mempunyai tapak pendirian yang menjamin keselamatannya. Dan sebagaimana pohon yang tidak berguna itu tidak mengeluarkan melainkan buah yang pahit, maka demikianlah perbuatan orang kafir tidak mendatangkan sebarang faedah kepadanya pada hari akhirat kelak. Wal'iyazubillah. Kerja-kerja tak ada faedah. Diterangkan lagi bahawa langit dan bumi dan segala isinya yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala itu adalah merupakan nikmat yang dilimpahkannya kepada sekalian makhluknya. Bahkan ia telah memberi kepada umat manusia sebahagian dari tiap-tiap apa jua yang mereka berhajat kepadanya. Kalau tak dapat semua pun, boleh katakan banyak yang kita dapat. Kalaulah umat manusia menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala, sudah tetap mereka tidak akan dapat menentukan bilangannya. Sebenarnya manusia yang engkar, sangat suka menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya, lagi sangat tidak menghargai nikmat Tuhannya, tidak bersyukur kepadanya. Allahu Akbar. Sebelum itu, Allah SWT menegaskan bahawa sesiapa yang bersyukur akan ditambahi nikmat yang berganda-ganda, dan sesiapa yang kufur engkar akan ditimpa bala bencana dan azab sengsara. Surah Ibrahim ini diakhiri dengan menegaskan hakikat tauhid yang dijelaskan dalam Al-Quran dengan berbagai-bagai cara, supaya orang-orang yang punya akal fikiran beringat dan mengambil i'tibar. Baiklah para jemaah sekalian, itu muqaddimah surah membincangkan tentang intisari kandungan surah ini. Alhamdulillah. Kita pergi kepada perbincangan ataupun ayat surah Ibrahim, surah yang ke-14 Makkiyah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Alif lam ra. Alif lam ra. Dalam bahasa istilah ilmu tafsir dia panggil huruf al-muqatta'ah. Boleh kata kepada pelajar, huruf al-muqatta'ah. Apa makna huruf muqatta'ah? Huruf yang disambung tulisan dibaca terpotong. Mana baca satu-satu. Alif, lam, ra. Tengok dalam pimpinan kata, lihat penjelasan nombor 7. Lihat penjelasan kepada ayat yang pertama, muqatta'ah pertama, alif, lam, mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Di awal mushaf. Dia panggil huruf muqatta'ah, baca satu-satu, tulisannya sambung. Dan apa yang sebab ini semua dia panggil mukjizat, menyatakan kepada kita mukjizat. Al-Quran itu mukjizat. Allah Ta'ala turun dengan pelbagai cara. Kita bagi kita beriman, baca, yakin tentulah terdapat rahsia-rahsia yang tersendiri yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla dalam menurunkan ayat-ayat Al-Quran. Maka para jemaah sekalian, ada sebahagianlah dia panggil tafsir Insyari, tafsir lain-lain. Maka mereka ni duk korek-korek cari. Tapi yang lebih selamat kata ulama tafsir, apa maksud alif lam mim, alif lam ra, Allahu a'lamu bimuradihi. Itu lebih selamat daripada kita mengorek-ngorek benda yang tidak dihuraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak dinyatakan oleh salafus salih. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Inilah kitab. Apa dia kitab ini? Yakni Al-Quran, kitabun azim. Kitab yang sangat besar kedudukannya. Kitab yang sangat besar. Anzalnahu ilaika. Kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita kena tahu kitab. Kalau kata kitab tu apa? Quran. Kitab ni maksudnya kitab kita ni. Kitab kita ni Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna Rasulullah penyampai daripada Allah. Dia terima wahyu daripada Allah melalui jalan malaikat Jibril alaihissalam yang menurunkan wahyu ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya dan menyampaikannya kepada siapa? Kepada umatnya. Walaupun Nabi sudah wafat, tapi mukjizat ini kekal. Maka dikatakan Al-Quran itu mu'jizatun khalidatun. Mukjizat yang berkekalan, yang tak ada siapa boleh challenge, boleh cabar. Siapa dia cabar Al-Quran, insya-Allah, kalau dia cabar, dia kaji betul-betul, dia akan masuk Islam. Tapi kalau dia cabar dengan kerah kepala, tak dengar kata, rugi sajalah dia. Na'udzubillah. Nah, kita orang beriman, kalau kita sekadar saya beriman dengan Quran, saya beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tak belajar Quran, tidak tadabbur Quran, tidak beramal dengan Quran, samalah ibarat seperti seorang budak duduk lepak di stesen bas. Duduk dia kata, saya ni pakaiannya serebel, seluarnya cari, bajunya tidak terurus, rambut goseng kata orang, tapi duduk bangga-bangga. Saya ni anak orang kaya. Saya ni anak jutawan. Kata, "Dari mana duit ayahmu nya?" Tak tahu duduk mana. Nah, ini ibarat kita sekarang ni, orang panggil manusia yang tidak ada tidak mendapat nikmat daripada Quran yang Allah Taala turunkan kepada kita kalau kita tidak belajar. Baik. Apakah fungsi tugas Nabi? Apakah fungsi Al-Quran diturunkan kepadanya? Tengok dalam ayat ini Tuhan kata, litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri biizni rabbihim.
Tujuannya supaya engkau mengeluarkan umat manusia seluruhnya. Bukan terpilih, Arab ke Melayu tak ada. Kan? Dalam siri yang lepas kita dah baca tentang bilisani qaumihi. Allah Ta'ala turun Al-Quran itu dengan lidah Nabi, dengan bahasa masyarakat setempat. Sebab kita nak memahamkan kepada mereka itu. Lepas pada kita faham, kemudian orang lain tak ada masalah. Selepas baru diterjemahkan kepada mereka, mereka juga boleh faham, ataupun mereka sendiri belajar bahasa Arab, boleh memahaminya. Alhamdulillah. Yang penting dia panggil kita induk. Kerja Nabi SAW, fungsi Al-Quran, litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur, supaya engkau mengeluarkan manusia seluruhnya dari gelap gelita kufur kepada cahaya iman, minaz zulumati ilan nur. Tanda pelajar-pelajar, kenapa zulumat dia guna kalimah jamak? Plural kan? Jamak. Zulumat. Nur satu, single. Kenapa? Ini bahasa perbincangan para ulama. Dia kata zulumat dengan jamak sebab apa? Sebab zulumat tu banyak. Turuqal kufri, jalan-jalan kekufuran tu banyak. Wal bid'ah, jalan-jalan bid'ah juga banyak. Wa anna tariqal khairi laisa illa al-wahid, jalan yang benar satu je. Kita tak boleh nak pergi jalan nak cari yang benar, yang tepat, yang betul-betul, yang betul, kecuali jalan yang melalui jalan siapa? Jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang kata aku nak ikut Quran je, tak mau ikut Nabi, sesak jawab dia. Ada juga orang ni tak mau ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak ikut benda-benda lain. So kita kata ini juga terpesong. Yang benar, yang betul, yang sahihnya, iaitulah apabila manusia itu mengikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah Ta'ala sebut ilan nur, jalan yang benar itu satu. Apa dia jalan? Iaitulah jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala gambarkan ni al-jahli wal-kufri bizulumat, gelap. Dia panggil bahasa Arab kata zulumat tu dengan jamak. Maknanya jalan turuqus syar, jalan kekufuran, jalan kejahatan, jalan bid'ah, jalan mungkar, banyak. Nur satu, iaitulah ikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang kata, aku nak ikut jalan lain, jawabnya tak jumpa jalan dah dia kan. Kita tak akan jumpa jalan. Jalan kita satu je, jalan Muhammad ataupun jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu je jalan yang benar, jalan yang tepat. Siapa nak betul, ikut ni. Allah SWT sebut dalam surah ayat lain, tanda ayat yang bersamaan, surah Al-Baqarah 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Buat kafir pula keluar daripada iman kepada zulumat, gelap gelita, kufur, syirik, mungkar dan lain-lain lagi. Allahu Akbar. Baik, apa lagi Tuhan sebut kepada kita? Ila siratil azizil hamid, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Jadi kerja Nabi SAW dalam siri yang lepas, akhir surah yang lepas, kita dah sebut tentang hidayah itu dua. Pelajar-pelajar yang ingat, tulis. Hidayah ada dua kategori. Yang pertama apa? Yang pertama dia panggil hidayatul taufiq, hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad maknanya hidayah membimbing, membimbing, memberi bimbingan, ceramah, dakwah. Itu kerja Nabi. Itu kerja siapa? Kerja para anbiya alaihimussalatu wassalam. Adapun hidayatul taufiq itu kuasa Allah. Sebab itu Tuhan sebut di sini
Kerja Nabi mengeluarkan manusia daripada gelap kepada cahaya iman biizni rabbihim, dengan izin daripada Allah. Kalau Tuhan izin, boleh. Allah Ta'ala izin, masuk dalam hati manusia. Kalau Tuhan tak izin, duduk sebelah rumah Nabi, duduk jumpa dengan Nabi, kerja duduk perli Nabi je. Tak ada lain. Yang lain-lain itu tidak berlaku. Maka kita kata ini satu kerugian yang amat besar kepada manusia yang bersifat demikian. Ila siratil azizil hamid. Allahu Akbar. Ke jalan Allah yang maha berkuasa. Al-Aziz. Al-Aziz musilan ila al-Aziz alladhi la yumana. Allah Ta'ala Aziz dengan makna maha berkuasa, tidak ada siapa yang mampu untuk menyekatnya. Tidak ada siapa yang mampu untuk menghalang apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Kita mengatakan tak ada siapa boleh cabar, tidak ada siapa boleh challenge, tak ada siapa yang boleh nak menyekat kehendak Allah Azza wa Jalla sekali-kali. Al-Hamid, apa dia makna Al-Hamid? Yang lagi amat terpuji. Puji apa? Semua yang Allah Ta'ala buat tu hikmah. Sama ada kita nampak, kita tak nampak, kita sedar, kita tak sedar, maka mengandung hikmah. Kerana itu Allah Ta'ala itu Al-Hamid, yang terpuji. Kita kena puji Allah Ta'ala. Dalam perbincangan kita tentang hikayat fiqhi, ulama kata apa? La yuhmadu ala makruhin siwa. Tak ada orang yang berhak dipuji di atas benda yang kita tak suka lain daripada Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala kita kena puji waktu kita suka, kita kena puji waktu kita tak suka. Lish? Sebab kita nampak tak suka hari ni, boleh jadi kita akan suka beberapa ketika lagi. Masya Allah, tabarakallah. Maka setelah Allah Ta'ala sebut as-sirat, jalan yang benar, yang lurus, menyampaikan kepada siapa? Kepada Al-Azizil Hamid. Siapa dia? Mengikut jalan ini, maka dia bersandar kepada jalan yang lurus, jalan yang terpuji, jalan yang kuat, mendapat bimbingan daripada Allah Azza wa Jalla. Al-Hamid, orang yang terpuji akhir kesudahannya, dia panggil husnul aqibah. Jadi siapa dia lari daripada landasan ini, orang ini akan terpesong. Kita kata wal-iyazu billah. Baik, kita pergi kepada ayat yang kedua. Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa wailul lil kafirin min azabin syadid. Allah jualah yang mempunyai segala yang ada di langit serta yang ada di bumi. Hak Tuhan belaka. Langit dengan bumi hak dia dah. Isi kandungan tu hak dia juga. Dan kecelakaan besar. Wailun. Kecelakaan besar bagi orang yang kufur engkar terhadap Al-Quran, dari azab yang amat berat yang akan menimpa mereka kelak. Siapa dia tak dengar Al-Quran ni, wailun. Apa dia makna wailun? Terjemahan kitab kita kata wailun dengan makna celaka besar, kecelakaan besar. Ulama tafsir kata wailun makna wa syiddatun wa balaun, celaka, bala, segala kesusahan duduk situ belaka, kan? Azab yang syadid, azab yang berat. Kata di ba'd al-mufassirin, setengah ulama tafsir kata wailun ismu wadin. Ismu wadin fi jahannam, nama lembah dalam neraka. Yang pentingnya azab lah belaka tu, kan? Azab lah belaka. Sama ada nama celaka, nama tempat, nama benda. Kita kata wailun, itu celaka, kerugian besar bagi orang yang mana? Bagi orang yang kafir. Mereka akan ditimpa azab yang cukup berat di mana? Di akhirat. Kalau tak dapat di dunia, dia lepas. Contohnya ada setengah kafir ni lepas, tak mati-mati di atas dunia ni, tak kena bunuh di atas dunia ni, selamat di atas dunia. Tapi ingat, di akhirat esok dia tak akan selamat. Na'udzubillah. Baiklah para jemaah sekalian, itu kerja Al-Quran nak menyelamatkan manusia. Kerja manusia pula nak menyekat daripada jalan Allah. Tengok,
Jadi bagi orang yang lawan Tuhan, Allah Ta'ala mempunyai segala langit dan bumi, dan kecelakaan besar bagi orang-orang yang kufur engkar terhadap Al-Quran dari azab yang amat berat yang akan menimpa mereka kelak. Allahu Akbar. Ayat yang ketiga. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna 'an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id. Ini dia panggil 3 sifat. Siapa dia? Orang-orang yang menentang Al-Quran, orang yang menyekat daripada jalan Allah, orang yang membuat benda-benda yang tidak baik atas dunia. Ini dia panggil jalan celaka. Tadi Tuhan Allah Ta'ala sebut kepada kita, kerja Nabi mengeluarkan manusia minaz zulumati ila nur. Kerja puak-puak kafir, puak sesat ni milan nur ila zulumat. Tengok dalam ayat ni Tuhan sebut 3 sifat. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Iaitulah orang-orang yang mengutamakan dunia lebih daripada akhirat. Satu, ni buat kat kerja kafir ni. Bagi dia agenda dunia itu besar. Akhirat tu sama ada dia tak tahu langsung, dia engkar terus, ataupun dia percaya sikit-sikit, ataupun setengahnya beriman dengan akhirat tapi tidak ada persiapan ke akhirat. Kita kata ini juga manusia yang rugi, manusia yang kerugian besar. Walaupun orang beriman ni tak rugilah seperti orang kafir, tapi rugi juga. Sebab apa? Yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Allahu Akbar. Mereka mengutamakan, memilih, melebihkan dunia daripada akhirat. Satu, tanda dia punya sifat yang tak baik. Sifat yang kedua, wa yasudduna 'an sabilillah, dan menghalangi manusia dari jalan agama Allah. Dia sekat orang tak bagi. Puak kafir dulu tak bagi dengar terus. Sekarang ni orang yang sudah mengaku beriman, tapi bila kita sebut tentang Al-Quran, tentang sunnah, ada juga yang tak mau dengar. Dia kata main tak sedap Al-Quran sunnah ni. Nah, kita kena pergi kepada lorong lain yang lebih hebat. Lorong mimpi, lorong tu, lorong ni. Kita kata itu juga bermasalah kepada kita. Maka yang ketiga, sifat golongan tak baik ni, pengeluar daripada cahaya kepada kegelapan ini, apa dia? Wa yabghunaha 'iwaja, serta menghendaki jalan itu menjadi bengkok terpesong. Dia tak mahu siratal mustaqim, jalan yang lurus yang diajar oleh Nabi SAW. Mereka ni tak mahu. Dia nak jalan yang bengkok. Dengan cara mana? Dengan cara memesong ayat-ayat Al-Quran, ataupun untuk limuwafaqati hawa, untuk nak mengikut hawa nafsu. Itu dia panggil, dan menyeliarkan manusia daripada mengikut yang benar. Ini asalnya kepada kafir. Allah kata apa? Ulaika fi dhalalim mubin. Allahu Akbar. Mereka itulah. Siapa mereka itu? Ulaikal kufar, puak-puak kafir tadi. Al-mausufuna bihadhihi sifat, yang bersifat dengan 3 sifat. Sifat melebihkan dunia, menyekat manusia daripada jalan Allah Ta'ala, dan nak memesongkan jalan yang benar. 3 sifat ini iaitulah orang yang terjerumus ke dalam kesesatan yang jauh terpesongnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi orang perangai lagu ni, sebab apa? Bila dia melebihkan dunia, dia akan tinggal akhirat. Mereka tak akan lagi mengikuti arahan-arahan agama. Sebab apa? Mereka akan pergi kepada jalan yang lain. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, ini yang kita takut sekarang ni. Apabila kita terpesong daripada landasan yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla,
kata di ulama tafsir, siapa dia ni? Dia kata apa? Kullu man asara dunya, semua orang yang melebihkan kehidupan dunia dan godaannya, perhiasannya, melebihkan kehidupan atas dunia ini dengan nikmat-nikmat yang ada sementara ini daripada nikmat kekal di akhirat, menyekat manusia daripada jalan Allah, itu orang kafir terus. Bagi orang ahlul bidah, menyekat manusia daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semua mereka ini termasuk dalam ayat ini. Sama ada sekat total, betul itu kafir, ataupun sekat daripada jalan kebenaran. Nabi sebut dalam hadis, tanda hadis ni tuan-tuan, hadis ini Allahu Akbar, hadis riwayat Thauban radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Nabi kata, sungguhnya aku takut mengganggu umat aku ini. Siapa dia? Al-a'immatal mudillin, pemimpin-pemimpin, ketua-ketua, pendakwah-pendakwah yang sesat. Allahu Akbar. Tanda hadis ini rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa Ahmad min hadis Thauban. Dengan sanad yang sahih, kita kata alhamdulillah. Apa dia maksud? Tengok ni. Dalam syarah hadis kata, kita kena baca syarah hadis. Dia kata ta'addud suwarul fitan lil insan. Jalan-jalan mengganggu fitnah pada manusia dengan orang ni banyak jalan sebenarnya. Ada kalanya, tanda tuan-tuan, yang pertama yang mengganggu kita daripada jalan Allah Ta'ala ini, al-mal, harta benda. Na'udzubillah. Kenapa kita tersekat? Sebab harta. Ini kita tengok kawan-kawan kita yang terjebak dengan skim-skim. Sama ada skim cepat kaya yang sebenarnya cepat miskin, atau skim pelaburan yang tak patuh syariah, ataupun ada syubhat dengan terjebak dengan syarikat-syarikat yang menaja puak-puak kafir, contohnya puak Kristian. Payah nak berhenti. Nak berhenti macam mana? Walaupun benda ni ada terlibat, ada syubhat, tapi kita dah merasai kemanisan account kita susah. Ada kalanya al-jah, pangkat yang menghalang kita daripada menerima kebenaran. 2. Ada kalanya sultan, kedudukan itu sendiri dipanggil sultan. Dan juga ada ilmu itu menjadi fitnah kepada dia. Ada ilmu bersekongkol dengan orang zalim, bersekongkol dengan ahlul bidah, orang-orang yang buat bid'ah, bersekongkol dengan orang-orang yang jahil, maka ini semuanya dunia, ini semua fitnah. Maka kata dia ulama hadis ini, dunia semuanya fitnah, menyebabkan manusia berlomba-lomba, berkejar-kejar, mencari-cari manusia di atasnya. Wa fi hadzal hadis ini telah menjelaskan kepada kita apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bimbang menimpa kat atas umat ini al-a'immah, jamu imam, wa huwa ru'us, ketua-ketua. Sama ada ketua pemimpin politik, atau para ulama, ataupun penyeru-penyeru, pendakwah-pendakwah yang dok ajak manusia kepada meninggalkan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua dikatakan a'immah al-mudillin. A'immah al-mudillin yang menyesatkan manusia. Wal iyaz billah. Tanda tuan-tuan, hadis ini sangat panjang. Kata di ulama tafsir, wa ma aktsaruhum fi hadhil azman, betapa ramainya mereka zaman kita ini. Kita kata Allahul musta'an. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala lah daripada a'immah al-mudillin yang sangat berbahaya ini. Baiklah, ayat terakhir yang kita baca, ayat yang keempat. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumih, dan kami tidak mengutuskan seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya. Untuk apa? Liyubayyina lahum, supaya ia menjelaskan kepada kaumnya.
Jadi kita menjelaskan apa? Menjelaskan kepada mereka hukum-hukum Allah kepada mereka. Kalau turun dengan bahasa lain yang dia tak faham, macam mana dia nak ikut? Kita nak ajar, nak cakap dengan orang, biarlah kita bercakap dengan bahasa yang difahami. Dengan bahasa yang difahami. Cuma timbullah masalah sikit. Kan Nabi kita ni, wa ma arsalnaka illa lil rahmatal alamin. Nabi kita dihantar oleh Allah Ta'ala kepada seluruh alam. Tapi kenapa dalam ayat ini dihantar satu je? Bilisani qaumihi, dengan bahasa kaum dia. Dengan bahasa kaum dia. Macam mana kita nak jawab? Penat juga tu kan. Dia kata di para ulama, bahasa kaum dia tu masa permulaan turun ayat Quran. Sebab apa? Sebab kalau waktu bahasa orang putih dah masa tu, Abu Jahal lagi tak terima, aku tak faham. Macam mana aku nak terima? Aku pun tak faham Muhammad kata apa ni. Maka kita tak boleh kata, bahasa tak faham, lepas tu nak suruh orang ikut. Bilisani qaumihi, dengan bahasa kaum dia, liyubayyina lahum, supaya Nabi sampaikan, menjelaskan kepada mereka. Tengok nota 466 di bawah. Tiap-tiap seorang rasul diutus oleh Allah Ta'ala dengan membawa wahyu, yakni kitab suci, menurut bahasa kaumnya sendiri, supaya mereka mudah memahami hukum-hukum Allah, dan untuk menjadi hujah, alasan yang kuat, supaya mereka tidak dapat berdalih lagi. Kalau tak faham, kita kata, saya tak faham. Sebab itulah di mahkamah dan dipanggil ada juru bahasa. Takut orang kampung tak faham atau tak faham bahasa, kita terjemahkan dia kan. Barangkali ni ada orang yang menyatakan kemuskilannya dengan berkata, hal ini mudah difaham, memikirkan sekalian nabi-nabi yang terdahulu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diutus kepada kaum masing-masing. Sedap. Nabi dulu Allah Ta'ala hantar kepada kaum dia saja. Tapi Nabi ilan nasi kafatan, kepada manusia seluruhnya. Tapi kenapa guna bahasa Arab? Macam mana mau jawab? Bagaimana pula halnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Ta'ala kepada umat manusia seluruhnya, sedang Al-Quran hanya diturunkan dalam bahasa Arab? Masya Allah, ini dipanggil persoalan. Tapi dalam kita tafsir pimpinan ni, kita kata jazahumullahu khairah kepada panel dia, dia jawab. Bagi menjawabnya, tanda tuan-tuan, ini dipanggil syubhat. Kalau orang tanya, Nabi dulu tak apa, sebab Allah Ta'ala lantik mereka kepada kaum dia, bahasa dia saja. Ini kepada manusia sampai kiamat, tiba-tiba bahasa Arab, macam mana mau jawab? Bagi menjawabnya, dalam hal ini tidak sepatutnya timbul sebarang kemuskilan. Soal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada umat manusia seluruhnya, tidak ada seseorang yang jujur dapat menyangkalnya. Kerana dalilnya ada ditegaskan dalam Al-Quran ayat 158 suratul Araf, dan juga dalam beberapa ayat yang lain tentang turunnya Al-Quran dalam bahasa Arab, ialah supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dahulu mendapat sokongan daripada bangsanya sendiri, bangsa Arab, kabilah Quraisy, untuk memudahkan baginda menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Dan inilah yang telah berlaku sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Orang-orang Arablah pelopor yang mula-mula menyebarkan Islam ke negeri-negeri yang lain. Kalaulah Al-Quran diturunkan dalam bahasa umat manusia yang ada dalam dunia ini, tentulah akan menimbulkan perpecahan di antara umat Islam sama sendiri. Sedang tujuan agama Islam hendak menyatu padukan umatnya yang terdiri dari berbagai bangsa, suku, kepada umat yang satu, ummatan wahidah. Orang-orang Islam yang tidak mengetahui bahasa Arab, bahasa Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu mempelajarinya. Jelas. Sehingga Imam Syafi'i kata orang Islam wajib belajar bahasa Arab. Terkejut buat kita. Nak baca Quran, nak baca Fatihah bahasa Arab. Semua kita bahasa-bahasa solat bahasa Arab. Jika keadaan tidak membenarkan, memadai dengan mengetahui makna Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui terjemahannya. Kalau tak mampu, kita pergi ke terjemahan.
Dan inilah yang sedang diamalkan oleh umat Islam di seluruh dunia. Hal ini berlaku semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ke hari ini dan seterusnya insya-Allah. Sebab itulah inisiatif menterjemahkan makna Quran ni, tafsir Quran ni sudah dibuat. Kalau di Madinah itu dipanggil Mujamma' Malik Fahad. Terkumpul di sana para penterjemah dari seluruh dunia. Bahasa Jepun ada, bahasa Arab ada, Cina ada, bahasa Rusia ada, bahasa Tamil ada, bahasa apa ada berlaku. Alhamdulillah. Bahasa Filipina ada di sana. Sahabat-sahabat kita pelajar-pelajar di Universiti Madinah diberi tugas untuk menyemak terjemahan yang diterjemahkan oleh pendakwah-pendakwah di seluruh dunia. Kita kata alhamdulillah. Ini dia. Waktu anda belajar dulu, ini itu untuk maklumat lah. Saya dengan Dr. Ahmad Najib juga diberi tugasan supaya baca kitab ni, kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman ini. Dan kita minta supaya Mujamma' Malik Fahad cetak kitab ni, tapi oleh kerana dia hak cipta kerajaan Malaysia dan juga pihak Malaysia tidak setuju sebarang perubahan kepada kitab ini, jadi alhamdulillah kitab ini dikekalkan di Malaysia. Yang versi bahasa Malaysia sudah diterbit oleh Mujamma' Malik Fahad. Ada. Kalau pergi ke tuan-tuan pergi ziarah Madinah, pergi Mujamma' Malik, kata kita nak Quran bahasa Malaysia. Jangan minta lagi yang Indonesia. Kita minta bahasa kita. Ada di sana. Kita kata alhamdulillah. Baiklah. Fayudhillullahu man yasha' wa yahdi man yasha'. Maka Allah Ta'ala menyesatkan siapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Wa yahdi man yasha', dan juga memberi petunjuk pada siapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Wa huwal azizul hakim, dan dialah jua yang maha berkuasa lagi amat bijaksana. Allah Ta'ala ni amat berkuasa lagi amat bijaksana. Dia buat apa yang dia nak, tak ada siapa yang boleh menyekat, tak ada siapa yang boleh menghalang. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Dia pilih, dia beri jalan benar, jalan salah, mau pilih. Siapa yang Tuhan nak sesat, maka orang ni tak terbuka hati dia untuk mencari kebenaran. Wal'iyazubillah. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala. Siapa yang Tuhan nak bagi petunjuk, hidayah, sekejap je. Ada orang dengar Quran sekali, terbuka hati dia. Ada orang dengar hadis Nabi SAW, terus beramal. Ada orang berpuluh tahun pikul kita hadis, tak pergi-pergi juga dengan hadis. Kita kata wal'iyazubillah. Baiklah, tamatlah kita. Untuk siri ini, insya-Allah kita akan sambung. Ayat yang kelima bermula dengan kisah Sayyidina Musa AS. Walaqad arsalna Musa biayatina. InsyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.